Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku tak ada nak sembang sangat pasal motor ni sangat. Okay, cuma aku nak sembang pasal enjin. Benda yang paling best untuk sebuah motor. Enjin dia. Okay, jadi untuk enjin ni aku nak share dengan korang apa part-part yang perlu ada untuk korang pasang seketul engine wave yang tak ada apa-apa lah, kosong, maknanya tak ada gearbox, tak ada apa langsung. Okay, jadi jom aku share dengan korang apa part yang perlu ada. Okey, jadi korang mesti ada inilah untuk casing enjin kiri kanan. Okey, untuk casing enjin kiri kanan ni memang tak ada apa-apa, just kosong, memang kosong habis lah, tak ada apa-apa langsung. Dan kemudian untuk casing enjin ni dia memang siap datang dengan untuk oil pump. Ini dia, oil pump punya jet. Dan kemudian untuk casing enjin aku lay casing saiz 70.5. Okey, untuk fit pada masuk blok saiz 65 ni boleh masuk terus. Okey, jadi untuk oil pump aku tampal gambar tu. Okey, sebab situ memang ada lubang sikit kalau kita lay casing. Dan kemudian untuk bahagian lain pula, okey, untuk kita tengok belah sini. Okey, untuk bush starter aku siap tanam bush starter. Okey, sebab aku tak pakai starter dan kita tak nak minyak hitam keluar, kita tanam bush. Okey, harga bush ni lebih kurang RM35 lah kalau kat tempat aku. Kalau kat tempat lain aku tak tahu nak cakap. Dan untuk lay casing harganya lebih kurang RM35. Siap gambar tu sikit lah. Okey, dan kemudian untuk bahagian part barang enjin. Okey, untuk barang enjin tengah, untuk dalam ni. Okey, apa yang korang perlu ada untuk pasang enjin tengah adalah, okey, bearing adalah first lah. Okey, bearing, gearbox, bearing crankshaft dan apa-apa sajalah. Ini untuk bearing. Dan kemudian apa yang korang perlu ada adalah kick starter punya tempat start kaki. Ini kena ada. Okey, ini macam aku beli ni memang satu set. Siap dia punya bush, siap dia punya ni lagi, dan spring apa semualah. Okey, kalau korang beli asing mungkin kena bagi lengkap lah benda ni. Okey, dan kemudian untuk part lain pula, okey, kita tengok daripada sini pula. Okey, ini adalah gearbox. Okey, gearbox racing by Tobaki 5 speed. Okey, ini adalah gearbox. Gearbox ni perlu ada lah. Okey, kalau tak ada gearbox macam mana motor nak jalan? Okey bang. Okey, jadi untuk gearbox ni korang perlu ada drum. Drum untuk jalankan gearbox ni, untuk change gear. Okey, ini dia. Untuk 5 speed dia ada 3 dia punya apa ni cakuk ni. Ada 3, 1 2 3. Okey, untuk 5 speed. Kalau untuk gearbox standard dia ada 2 cakuk. Dan untuk drum ini adalah drum. Okey. Dan kemudian untuk gearbox pula, okey, korang kena ada inilah, dia ada 2 gearbox. Okey. Jadi satu ni adalah untuk sebelah clutch. Ini belah clutch. Okey. Gearbox dia memang siap, apa dia punya washer apa semua lengkap lah. Okey, kalau kata korang pakai gearbox standard, korang cari dekat mana-mana ke orang ke apa ke, korang pastikan dia punya washer tu lengkap. Dan kemudian untuk part sebelah ini, sebelah apa ini sprocket depan. Okey, ini sebelah sprocket depan pun kena washer tu lengkap lah. Okey, sini aku ada washer apa semualah dan memang lengkap. Dan kemudian okey, apa lagi yang korang perlu ada? Itu tentang gearbox 5 speed daripada Tobaki 5 gear. Okey, masuk ke SPI. Dan kemudian apa yang paling penting adalah ini dia. Ini crankshaft. Okey, crankshaft ni adalah benda yang paling penting, komponen enjin dalam sebuah motor lah. Okey, jadi untuk crankshaft yang aku pakai ni adalah crankshaft standard by Tobaki. Tak ada jet. Okey, apa yang ada dalam crankshaft ni yang paling penting adalah bearing. Okey, ini crankshaft memang siap rod lah. Takkan crankshaft tak ada rod kan. Okey. Dan kemudian gigi untuk rantai kecil. Ini dia. Dan gigi oil pump. Okey. Jadi ini adalah antara barang penting untuk crankshaft. Okey. Jadi untuk part enjin tengah, ini sahaja barang. Dan kemudian untuk barang lain. Okey, contoh dia aku nak ceritalah. Okey, untuk part engine engine wave ni dia tak macam ES5. Dia ada gasket tengah engine. Jadi untuk gantikan gasket tengah engine dia hanya letakkan gam gasket aja kat sini. Nanti aku tunjuk kejap lagi. Okey, dan kemudian untuk part engine kira lengkap lah. Bahagian ni memang tak ada apalah rasa aku. Okey, kalau ada yang terkurang tu boleh share dengan aku. Aku boleh tambah balik, tak ada apa masalah. Dan kemudian untuk part ini adalah part untuk sebelah kelas. Okey, sebelah kelas pula, apa yang paling penting bagi sebuah kelas adalah kelas lah. Okey, kelas full set by Tokahi. Okey,
Dalam kelas full set ni macam-macam adalah. Okey, kita boleh tengok daripada sini. Jom kita tengok. Okey. Kita tengok sikit. Okey, untuk gigi pula. Okey, untuk auto dia datang satu set dan clutch satu set lah. Okey, untuk ini adalah bush apa semua lah. Benda-benda ni adalah paling penting lah. Paling kalau korang tak ada clutch satu set, korang beli je clutch Tokahi ni. Memang full set, senang. Dia tak ada tercicik apa-apa barang sekalipun, korang just plug and play. Okey. Dan kemudian untuk sebelah clutch pula, apa yang paling penting untuk sebelah clutch adalah ini dia. Okey, ini dia adalah shift gear. Okey, untuk korang masukkan gear untuk gerakkan ketam tu, drum gearbox tu. Okey, dia ada cakuk dia. Ni dia. Okey. Jadi aku dapat shaft gear ni, okey, daripada Tobaki, tapi dia tak ada benda ni. Okey, aku beli asing benda ni dan juga spring dia. Ini dia spring dia. Okey. Ini adalah untuk komponen shaft gear. Dan kemudian untuk sebelah sini adalah ini dia Wave 125 stopper gear shift drum. Okey, stopper dia untuk drum. Stopper untuk drum. Okey, gear shiftnya ini. Okey, jadi kemudian apa lagi yang paling penting adalah ini dia. Okey, gear drum plate. Okey, untuk drum gearbox punya plate sebelah sini. Barulah dia cakup pada sini. Okey, jadi ini adalah antara bahan-bahan yang nampak rumit, yang agak-agak macam orang tak perasan sangat. Inilah antara barang yang perlu untuk sebelah clutch. Okey, dah settle untuk belah clutch. Itu untuk bahagian pada enjin tepi rapat. Dan kemudian untuk belah clutch ini dia. Dan apa yang paling penting untuk sebuah clutch adalah kalau kita up spec lah, takkan nak pakai spring standard kan. Okey, spring aku pakai spring clutch daripada Tobaki. Ini dia, memang keras gila lah. Okey, jadi aku akan pakai spring clutch ni. Dan untuk clutch plate, takkan kita nak pakai clutch plate standard kan, motor dah buat kan. Okey, jadi kita akan pakai clutch plate apa ni, Kevlar. Okey, Kevlar daripada Tobaki. Tobaki adalah antara pengeluar clutch plate Kevlar yang terbaik lah setakat ni, bagi aku. Dan kemudian untuk sebelah clutch juga kita kena pakai oil pump. Okey, oil pump ni aku pakai oil pump standard wave sebab aku tak ada jet apa. Aku hanya pakai oil pump standard. Kalau aku jet mungkin aku akan pakai oil pump racing lah, sebab aku nak tambah lagi minyak hitam untuk sampai ke head. Tapi kalau secantiknya korang tukar je oil pump racing. Okey, bagi aku pakai je dulu ni sebab kita nak tengok dulu ada barang yang tak lengkap lagi ataupun apa-apa. Okey, jadi untuk part skru, okey, ini adalah skru full set untuk bahagian enjin Wave 125. Okey, ini adalah skru full set. Okey, dia termasuk pada casing enjin. Okey, sebelah sini kita nak ikat ni. Dan kemudian tutup magnet. Okey, belah sini. Dan kemudian tutup clutch. Okey, dia memang full set. Dan kemudian untuk kalau korang pakai hand clutch, okey, korang boleh pakai ini dia, stopper clutch daripada Tobaki. Ini dia. Dia siap gear apa semualah. Dan untuk bahagian head block, okey, untuk bahagian head block ni kita sambung pula dengan part-part yang perlu ada lah. Apa part yang perlu ada adalah, okey, ya, dah tentu sekali kita nama pun head block. Okey, kita perlu ada block. Okey, bila block ni, okey, digandakan dengan piston. Okey, untuk piston, aku pakai piston daripada Tobaki 62mm, standard sebab blok lama aku 61.5. Jadi aku akan potong blok ni, aku akan masuk dengan piston 62. Kejap lagi aku akan pergi foundry lah untuk potong blok. Dan kemudian untuk piston ni juga, okey, ini kita datang piston Sonic daripada Tobaki. Okey, kita boleh tengok piston. Sekejap aku buka kita tengok piston dulu. Okey, untuk piston daripada Tobaki ni, okey, ini adalah valve dia punya tapak lah. Okey, tapak valve dia. Okey, dia kedudukan macam EX5. Okey, jadi untuk wave dia sengit sikit untuk valve dia. Jadi aku akan buat tapak valve dekat foundry. Lebih kurang berapa ringgit je, tak silap aku. Okey, kita akan buat tapak valve untuk head 2630 ni. Kita akan buat dekat sini lebih kurang 2731. Aku akan buat lebih 1M. Tak ada apa masalah kalau kita nak up untuk head pun boleh pakai. Kecuali kita nak pakai head part valve, kita kena buat tapak valve lain lah. Dan piston pun kalau boleh tukar je lain. Dan kemudian apa yang paling penting untuk sebuah head block, ini dia head lah. Okey, untuk head ni aku pakai head racing daripada Tobaki. Head racing 3026 Wave 125. Macam sebelum ni aku ada review macam mana keadaan head dia. Dan kemudian selepas kita settle untuk bahagian head block, okey, apa yang perlu ada dalam bahagian head ni adalah ini dia.
Okey, full set barang head. Okey. Ini memang ada jual dah sekarang untuk full set barang head Wave 125 standardnya. Okey. Dia datang sekali gigi. Spring valve je dia tak bagi. Okey, spring valve dia tak bagi. Cuma spring valve dan cam dia tak bagi. Yang lain semua ada okey dalam ni. Dan untuk spring valve pula aku pakai spring valve daripada Tobaki juga. Spring valve memang keras lah racing punya. Dan kemudian untuk head juga dia ada rantai kecil. Okey, rantai kecil untuk menggerakkan cam tu. Okey. Ini dia rantai kecil. Aku pakai rantai kecil standard sebab aku spek standard. Kalau aku pakai jet 6 mungkin aku akan pakai rantai kecil jet rod lah. Dan kemudian ini valve seal untuk head untuk valve. Dan kemudian dalam ni ada je valve seal, cuma aku dah beli, tak ada apa masalah, aku just tunjuk aja. Dan kemudian apa yang paling penting untuk ikat head block ni adalah batang part. Okey, batang part aku pakai batang part original. Macam korang boleh tengok dalam video sebelum ni, ada barang yang sampai tu. Ini dia batang part. Okey. Dan kemudian untuk batang part ni, ini adalah nut untuk batang part. Aku beli sekali nut. Dan kemudian apa yang paling penting untuk part head block ni dah settle. Kita cuma nak gabungkan dengan carburetor lah. Okey, untuk carburetor aku pakai carburetor KR150 slide round size 28mm dari Tobaki. Cover bawah dia transparent. Okey, tu dia. Dan terpulang pada korang kalau korang nak pakai carburetor apa-apa sekalipun. Macam sebelum ni aku biasa pakai PWK power jet. Tapi untuk kali ni aku saja try pakai untuk KR150, tak ada power jet lah. Okey. Dan kemudian untuk dia punya ikat pada carburetor. Okey, ini dia carburetor joint dia. Aku pakai Ehos daripada Tobaki juga. 2830. Dia punya getah memang tebal mat. Dia bukan macam getah-getah biasa lah. Getah yang warna hitam yang nipis tu tak. Dia memang tebal. Memang susah nak pecah dan memang paling grip lah kalau korang nak pakai benda ni. Jadi untuk part tengkuk pula, tengkuk aku ada tengkuk lama tapi aku tak bawa keluar daripada store aku lagi. Okey, untuk part tengkuk tak ada apa masalah. Korang just pakai je tengkuk UFO. Okey, dan kemudian untuk bahagian lain, cover clutch dan cover magnet, nanti aku akan ceritalah bila cover magnet aku sampai. Sebab cover clutch korang just plug and play macam biasa. Dan untuk cover magnet ni pun plug and play macam biasalah. Cuma coil magnet ni terpulang pada korang. Macam aku pakai wiring kickstarter. Aku akan masuk cover magnet Wave 125. Dan untuk coil dan magnet aku pakai kickstarter punya jugalah. Dan kemudian apa yang paling penting untuk part head block ni, ada satu benda yang aku tertinggal, iaitu tensioner. Okey, tensioner dan tempat adjust tensioner. Okey, tensioner pada block ni. Okey, yang itu aku dah order, cuma barang masih belum sampai. InsyaAllah nanti aku akan tunjuklah pasang dia macam mana. Dan kemudian untuk barang-barang lain aku rasa dah tak ada apa masalah, semua dah lengkap. Dan kemudian jom aku tunjuk dekat korang cara-cara untuk pasang enjin tengah untuk first gearbox 5 speed. Jom. Okey guys, jadi untuk part enjin tengah, jom kita sambung pada cara untuk pasang enjin tengah gearbox 5 speed. Okey, cara dia sangat mudah bang. Okey, abang masuk dulu bearing. Okey, bearing ada 4 saja untuk bearing gearbox Wave 125. Okey, tak ada sampai 5 juga macam 5 speed. Okey bang. Jadi untuk bearing gearbox ni dia ada 6201, 6203 dan 6201. Okey, 6201 sebelah sini, 6203 sini, 6203 sini dan 6001 sebelah sini. Okey, sebelah sini adalah bahagian nombor lah. Okey, jadi kita pasang pada bahagian clutch dulu. Okey, untuk sebelah clutch aku suka pasang sebab boleh tengok dia punya kedudukan ketam gearbox tu. Okey, jadi jom kita tengok pada gearbox 5 speed pula apa beza dia untuk cakuk-cakuk ni. Okey, macam mana cara kita nak kenal pasti gearbox tu. Okey, ini dia. Okey, dia ada kedudukan right, left dan center. Okey, center adalah tengah, right untuk sebelah clutch dan left adalah untuk sebelah bahagian ini sprocket depan. Okey, jadi apa beza untuk right dan left? Okey, right dan left ni ada beza dia tang sini. Okey, sebelah right ni dia ada macam ni, dia ada lay sikit, dia ada kosong ruangan macam tu untuk lalu gearbox yang ni. Okey, jadi cara masuk dia macam ni saja. Abang jangan terbalik bang. Kalau terbalik boleh sangkut lah, itu masalah gearbox selalu sangkut. Okey, jadi untuk masuk dia macam ni je. Dan cara nak masuk pada sini, okey, just masuk macam biasa. Okey, ini agak fit lagi sebab barang baru. Okey,
Kejap bang, saya masuk dulu. Okey, jadi itulah cara dia nak masuk. Okey. Dan untuk drum gearbox pula bang. Ini dia drum gearbox. Okey, drum gearbox ni untuk gearbox 5 speed ni dia ada drum yang special lah, dia memang datang sekali. Dan cara masuk dia adalah, okey, kita tengok sebelah sini. Okey, dia ada 2 lubang dan 3 lubang. Okey, 3 lubang ni adalah sebelah clutch dan 2 lubang ni adalah untuk sebelah nombor. Okey, sebelah nombor. Apa function satu lubang ni? Ini adalah untuk natural gear. Natural gear dia nak tengok gear lah. Okey, tapi tak ada apa masalah pun, aku tak ada sambung pun dia punya tu. Dan cara masuk dia, korang just masuk macam biasa. Okey. Benda ni sepatutnya korang cabut dululah untuk memudahkan korang nak pasang. Alamak. Fit pula bang. Okey, kita cabut dulu. Sekejap. Okey. Untuk yang ini kita masuk macam biasa dulu. Okey, sebelah sini. Dan kita masukkan pada lubang-lubang, setiap lubang yang ada lah. Okey. Ni. Dan yang ini. Okey. Tu barulah korang masukkan dia punya batang ni. Okey bang. Kita tengok dulu macam mana. Ngam tak ngam, atau ada apa-apa masalah. Agak fit bang. Saya pun tak tahu kenapa, sebab saya tak guna minyak hitam lagi. Okey. Try ketuk sikit. Okey. Masuk. Tak ada apa masalah. Okey, itu kedudukan dia. Dan kemudian cara kita nak masuk untuk bahagian lain pula. Okey, ini just macam ni saja. Dia agak fit. Saya pun tak tahu kenapa dia sampai tahap macam tu, fit dia. Mungkin ada gigi yang sangkut, kita kena check balik. Okey. Okey, ada gigi yang sangkut. Jadi aku akan keluarkan dulu. Okey bang, jadi ini barulah kedudukan yang betul. Ini dia. Okey, untuk gigi tadi ada sangkut. Okey, dan kita masuk balik macam biasa benda ni. Okey. Dan kemudian dia ada washer. Washer ni sebelah dalam. Sebelah dalam. Nyaris tak tersilap. Okey, untuk ni, dan dia ada washer belah sini. Okey, washer ni agak fit Okey, jadi untuk gearbox, itu dia kedudukan gearbox dia. Okey, boleh pusing. Macam tadi tu sangkut. Abang kena tengok balik. Dia agak fit. Okey, jadi untuk gearbox ni, ini dia.
Bila dia dah pusing macam ni bang, maknanya betul lah pada benda ni. Okay, kita cuma nanti kita dah pasang baru kita check lah. Okay, yang penting dia dah berpusing dan ni main lah. Okay, untuk cara pasang dia sangat mudah. Korang masuk dulu grand shaft. Okay, grand shaft ni aku pakai grand shaft standard by Tobaki. Standard lah, standard size. Okay, shaft ni korang just masuk macam biasa. Okay, agak fit, tak ada apa masalah. Okay, kalau boleh korang panaskan dulu. Tapi macam aku tak panaskan. Sebab apa? Sebab aku tak ada tempat pemanas tu. Dan untuk sebelah sini, oh, apa tu? Bush. Tak ada apa. Okay, kita tengok sebelah sini pula bang. Okay, sebelah sini korang just masuk macam biasalah. Okay, jadi mungkin aku akan pinjam pemanas dulu untuk aku panaskan. Dan kita akan masuk macam biasa. Dan kita hanya ubah gam gasket di kedudukan enjin lah. Okay, untuk bahagian gam gasket kita ubah keliling sini. Dan untuk Wave 125 dia tak pakai gasket untuk tengah enjin. Dia hanya pakai untuk gam gasket sajalah. Jadi untuk masuk, jom aku nak panaskan ni dulu dan aku masukkan. Kejap lagi aku ketunjuk macam mana function gearbox ni. Okey, jom. Terlupa. Okey, untuk gigi kickstarter, okey, gigi kickstarter ini dia datang dengan satu set untuk shaft kickstarter ni. Okey, ini dia barang dia. Dan untuk kickstarter punya, korang just masuk macam biasa. Untuk sebelah sini. Okey, oh silap, terbalik. Aku pun dah pening dah. Okey, untuk sebelah sini just masuk PMP macam biasalah untuk gearbox ni. Jadi aku akan panaskan ni dulu dan kita akan masukkan bearing ni macam biasa. Dan barulah kita akan masuk untuk sebelah sini. Sebelah gearbox kalau fit kita tak boleh ketuk bang. Boleh gelung grand shaft. Jadi untuk gearbox untuk grand shaft kita akan panaskan dan kita akan masukkan dengan mudah lah. Okey, dan aku akan pasang kejap lagi macam ni. Dan barulah kita tengok macam mana gearbox tu function atau tidak. Let's go. Jadi aku dah siap untuk pasang enjin tengah. Ini dia. Okey, untuk skru aku ikat pada sini satu. Yang ini satu dan bawah satu Okey, jadi aku ikat 3 dulu sebab aku tak ikat full lagi untuk skru sebab kita nak check gearbox dulu. Okey, untuk gearbox kita nak check dia mudah je. Okey, untuk gearbox 5 speed ni dia ada gear 1, free gear, 2, 3, 4 dan 5. Itu macam je. Jadi sangat mudah kita nak check dia. Okey, pertama sekali korang masuk benda ni dulu. Okey, ini untuk lock dia, lock stopper. Okey, sebelum ni aku ada beli lain. Yang ni. Yang ini aku silap beli, tulis kat situ Wave 125. Aku ingat Wave 125. Rupanya panjang. Ini lain punya. Melebur duit aku RM25 benda ni. Okey, jadi untuk part yang ini gear shift. Okey, gear shift ni aku dapat yang ini daripada Tobaki, patah panjang ni. Cuma yang ini dan spring saja aku tak dapat daripada Tobaki. Aku beli lain dan aku masukkan. Ini dia untuk bahagian shift starter ni. Okey, shift starter ni korang masuk macam ni je. Macam biasa. Okey, untuk Wave 125 korang je masuk macam ni. Ini kedudukan free gear. Bila aku tahan sebelah sini, boleh tengok belah sini. Okey. Minta maaf kamera aku. Ambil kamera. Kamera. Sini. Okey. Untuk benda ni aku tahan. Okey, aku akan tahan macam ni. Jom kita tengok sebelah clutch. Okey. Sebelah clutch dia kita tengok. Okey. Yang ini adalah untuk free gear. Okey, untuk free gear bila aku pusing, dia boleh berpusing. Kedudukan gear untuk Wave 125 ni dia 1 free gear, 2, 3, 4, 5. Dia macam 125 lah. Sistem dia ada congek sikit, barulah boleh free gear. Macam tu, macam Y juga. Okey, jadi tu dia untuk free gear. Dan untuk gear 1 yang ini, sekejap aku cuba masukkan dia dulu. Dia kadang-kadang dia agak sangkut juga. Okey, ini dia. Ini untuk gear 1. Bila aku pusing, dia tersangkut. Bila aku tahan sebelah sprocket, dia akan sangkut. Itu maknanya ada gear 1. Dan untuk free, okey, ini adalah free. Bila aku pusing, dia akan kosong walaupun aku tahan sebelah sana. Dan kemudian untuk gear 2, sekejap okey, gear 2 yang ini. Okey, bila aku tahan belah sini, dia akan sangkut juga. Maknanya ada gear. Itu kita nak check dia sama ada gear atau tak. Okey. Dan kemudian ini untuk gear 3.
Gear 3. Okey. Dan untuk gear 4, okey, ini adalah gear 4. Okey. Dan kemudian untuk gear yang kelima, ini dia. Sekejap. Masukkan dulu. Okey, ini gear 5. Okey, gear 5. Dan kemudian kalau aku nak free gear macam ni, dia tak boleh. Dari 5 nak free gear tak boleh bang. Dia kena congkih balik. Orang cakap congkih lah. Okey, sekejap. Ya kacang ketot. Kalau nak pusing ni biasalah. Bang, gearbox kita tak masuk untuk kelas apa lagi. Jadi payah sikit. Okey. Kita tengok balik free gear macam mana. Okey, ini adalah free gear. Kedudukan free gear. Okey, bila kita nak pasang enjin, kita kena free gear lah. Jangan pula kita ada gear, nanti kita start motor tahu-tahu mengenjut je nanti. Biarlah bang. Biar free gear dulu. Okey, jadi untuk part enjin tengah itu saja untuk sekarang. Dan untuk belah clutch, aku akan sambung nanti pada next episode lah. Untuk sebelah clutch, kita akan buat satu set untuk sebelah clutch saja. Kita akan ajar cara pasang. Dan kemudian untuk part head block pun kita akan ajar satu part. Dan untuk kita ajar untuk pasang head block. Okey, Wave 125 punya. Dan kemudian untuk part sekarang memang bagi aku ini kira anggap settle. Dan kemudian aku nak sambung sikit je untuk sebelah sini. Okey, untuk sebelah sini cara kita nak pasang. Okey, untuk yang ini kita dah settle. Cuma kita nak pasang untuk benda ni. Okey, benda ni adalah tahan stopper pada drum. Okey, kita buka ni dulu. Cara pasang dia senang je bang. Okey. Yang ini korang jangan lupa. Okey. Yang ini kita masuk je kat sini. Okey. Dan kita ikat. Okey. Barulah shift gear ni takkan terkeluar. Okey. Jadi kita free gear balik. Okey, ini adalah kedudukan free gear. Dan untuk kickstarter pula bang, kita sambung lagi ni untuk kickstarter. Okey, untuk kickstarter cara pasang dia ikutkan ada bush dekat sini satu. Okey, dekat sini dia ada bush satu, tapi waktu aku beli dia tak ada sampai bush sekali. Tapi tak ada apa masalah, belah dalam ni tak ada apa masalah, kita tak payah guna pun tak apa. Dan kemudian untuk kickstarter ni cara masuk dia, sekejap aku tunjuk. Aku pun agak-agak lupa lah ni. Okey. Kita tengok dulu bang. Okey. Tak silap aku macam ni. Okey. Dan kemudian untuk spring korang masuk je macam ni. Okey, korang tahan benda ni pada sini. Okey, kita boleh tengok. Ini dia ada kedudukan tahan pada sini. Dan kemudian untuk spring ni korang cangkuk je pada sini. Macam tu je. Okey. Dan kemudian korang tolak lah. Bagi masuk pada dia punya ni apa gigi-gigi tu. Okey, kalau aku akan ikutkan masukkan dululah, baru senang. Kalau tidak payah sikit lah kerja korang. Okey, dah masuk macam tu, korang barulah tarik spring dia. Alamak, terkeluar balik. Biasalah bang, tak ada stand engine. Macam ni lah bang. Okey, kita masuk dulu. Minta maaf lah kalau kerja aku ni agak-agak macam kelang kelibut, macam apa, mengajar tak betul ke apa ke. Kita minta maaf. Okey. Okey. Jadi aku pun benda ni aku lemah sikit nak masukkan dia. Aku tak berapa biasa sangat untuk buka enjin tengah Wave 125. Sebab sebelum ni aku suruh orang je buka enjin Wave 125 aku dulu. Sebab untuk part head block aku tahulah. Untuk part enjin tengah aku kurang sikit. Jadi untuk pasang ni aku belajar lah. Okay, jadi ini dia kedudukan dia. Jadi kickstarter akan main pada spring ni lah. Okay, jadi untuk part enjin tengah kira settle. Kita akan sambung pada part clutch dan head block nantilah untuk next part. Jadi untuk sekarang settle. Terima kasih kepada yang tengok video ni. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan cuba siapkan enjin ni sebelum 20 hari bulan 9. Ataupun waktu korang tengok video ni mungkin akan lambat sikit. Jadi jom aku tutup dulu konten untuk kali ni.
Semoga bermanfaat. Yang mana kurang tu datang daripada diri aku sendiri, yang mana datang ada lebih tu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu-ilmu yang ada lebih tu adalah aku tengok-tengok daripada orang juga, bukan sepenuhnya daripada aku. Dan kalau ada apa-apa yang bagus daripada video ni, boleh komen dekat bawah. Dan ada kurang mana pun boleh komen dekat bawah. Tapi mulut kena jaga juga lah bang. Kadang-kadang kita nak mengajar orang janganlah sampai kasar sangat. Okey, itu sahaja. Okey. Assalamualaikum dan bye-bye.